Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Sesaling dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukuran kita angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita meneruskan lagi insya-Allah perbincangan kita masih lagi di dalam blok yang keempat dalam surah Yasin, surah yang ke-36 di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah kita telah melihat hari itu ayat dalam blok yang keempat ni, ayat 55 hingga 58, ayat yang menceritakan tentang keadaan mereka-mereka yang memilih untuk bertindak balas dengan betul terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga peringatan yang dibawa oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang disebut sebagai Al-Quran ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala ni tidak lain hanyalah dia adalah isi apa yang telah disampaikan oleh Rasul, yang kita sebut apa yang disampaikan oleh Rasul ni adalah merupakan peringatan, Bashir wa Nadhir. Bashir, berita gembira; Nadhir, peringatan, amaran. Jadi peringatan dan amaran dan berita gembira inilah kandungan wahyu Al-Quran yang turun kepada manusia. Jadi bagaimana kita respon kepada wahyu ataupun dalam konteks yang kita baca ni, bagaimana umat ketika mana turunnya wahyu ini berhadapan dengan Rasul yang turun di kalangan mereka, bagaimana mereka berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Begitulah ganjaran atau pembalasan yang akan mereka dapat. Jadi apa yang berlaku kepada umat ketika mana turunnya wahyu ini dan juga Rasul kepada mereka, hasil ataupun kesan yang sama juga, hukum yang sama akan terpakai juga kepada mana-mana umat yang selepas daripada diutuskan Rasul ini. Khasnya Rasul yang terakhir ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul yang terakhir ini, mana-mana umat sehinggalah akhir kehidupan dunia ini akan dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab yang sama. Seperti mana mereka yang
dulunya berhadapan dengan Rasul. Ketika mana turunnya Al-Quran ini, tanggungjawab mereka untuk bertindak balas dengan betul terhadap Al-Quran ini masih sama terpikul kepada umat yang ketika hari ini yang tidak berhadapan dengan Rasul, iaitu mereka juga akan menerima balasan yang sama di akhirat nanti, dan juga amaran yang sama, akan datangnya hukuman azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang ingkar, dan balasan gembira, berita gembira kepada mereka yang menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita telah baca hari itu ayat 55 hingga 58, apa yang akan didapati oleh mereka yang menerima seruan Rasul ini, kan. Ini masih lagi kalau kita ingat di awal surah Yasin ini, kisahnya adalah, latar belakangnya adalah bagaimana umat, kan, melalui contoh yang diketengahkan dalam blok yang kedua, kita baca tentang kisah bagaimana satu qaryah, satu kaum yang diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dua rasul dan satu utusan, ataupun ada pendapat yang berbeza mengatakan ada 3 rasul dan sebagainya. Yang terakhir itu bukan rasul, 4, kan. Tapi diutuskan beberapa orang rasul kepada mereka, dan diutuskan juga pemberi peringatan yang datang kemudian, kan. Utusan ini datang kepada kaum ataupun masyarakat umum, supaya mereka memberi peringatan kepada mereka, supaya mereka menyadari siapa yang mereka sedang berhadapan ini, kan. Di sebelah kanan ni rasul-rasul Allah dan pemberi peringatan yang datang kepada wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelah kiri ini adalah mereka menyesatkan manusia, yang menyesatkan manusia, yang berusaha untuk mendapatkan sokongan dan dukungan umum, khususnya kita yang berada di tengah-tengah, kan. Jadi ini adalah ayat-ayat ni turun kepada memberi peringatan kepada golongan yang tengah ni, kan, yang menjadi perbincangan besar, kan. Jadi selepas diceritakan tentang golongan Ahlul Jannah yang mendapat sambutan hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pilihan yang mereka buat, maka seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang nasib dan hakikat mereka yang memilih jalan yang silap ni, kan. Kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayat 59, kan. Alam a'ahd ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang nasib yang satu lagi, kumpulan yang satu lagi, kan. Apa yang telah ini sebahagian daripada apa yang mereka akan ayat-ayat tentang mereka yang kedua ni akan disambung lagi nanti.
ayat 59 dan seterusnya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada mereka, berpisahlah kamu daripada mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat kejahatan, orang yang berdosa. Dan sebenarnya kita telah jelaskan tentang hakikat ini, bahawa hari pembalasan ini adalah hari di mana terpisahnya di antara golongan yang menerima dan golongan yang menolak untuk memberi tindak balas yang betul dan benar kepada rasul-rasul yang datang memberi peringatan kepada mereka. Sebab dulu kita baca dalam ayat sebelum ini, rasul-rasul mengingatkan bahawa kami adalah utusan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesan menolak apa yang datang daripada Allah ini amat besar, kan? Tidak sama dengan menolak apa yang datang daripada manusia, kan? Apabila telah terbukti bahawa yang datang itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengingat, memerintahkan kepada kamu wahai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kesan menggunakan seruan ini kepada Bani Adam, ya Bani Adam, sama seperti mana digunakan perkataan ya ayuhan nas, kan? Iaitu seruan ini ditujukan kepada golongan umum, kan? Ataupun kita sebut golongan yang di tengah-tengah, kan? Yang kiri adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, golongan-golongan yang berperanan ataupun pembuat keputusan, kita kata decision makers, kan, dalam masyarakat, kan, sama ada dari kalangan ahli-ahli politiknya ataupun mereka ahli-ahli agama, kan, ahli-ahli ilmu, kan, yang peratusannya kecil dalam masyarakat, tapi mereka memberi input pesan yang penting kepada masyarakat, kan, yang membawa masyarakat menuju ke hala mana, kan, masyarakat umum, kan. Dan seruan ini adalah alam ahad ilaikum ya bani Adam, adalah seruan kepada masyarakat yang ramai, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, mengingatkan bahawa bukankah aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, di sini tidak digunakan kami, dia kata digunakan aku, kan? Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu wahai Bani Adam, ahad uhud ini adalah dia bila digunakan bersama dengan ila, kan? Ahad ilaikum, kan? Dia membawa makna seseorang yang dijadikan bertanggungjawab ke atas sesuatu ataupun penjamin ke atas sesuatu. Ahad ilaikum, ahad uhud ini biasanya ahad ini biasanya maksud dia adalah perjanjian, kan? Tapi bila disebutkan ila selepasnya, preposition ila ini, alam ahad ilaikum, bukankah kami telah bertanggungjawabkan, kan? Bukankah kami telah menjadikan engkau, kan, meletakkan tanggungjawab ini di atas tengkuk kamu, kan? Begitulah maksud dia, kan? Ataupun di sini disebut aku telah memerintahkan kepada kamu wahai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan. Di sini digunakan perkataan alla ta'budu syaitan. Ta'budu ni maksudnya beribadat kepada syaitan. Mungkin kita sebut kami hanya ikut, kan? Tapi perbuatan seperti itu sebenarnya masuk ke dalam kategori
menyembah syaitan ini, kan? Membiarkan diri mereka mengikuti hasutan-hasutan yang tidak betul ini. Kalau kita kata syaitan ni, dia termasuklah golongan-golongan manusia dan juga golongan-golongan jin daripada pengikut-pengikut iblis, kan? So sebab syaitan inilah minal jinnati wan nas, daripada jin, daripada manusia, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dan syaitan yang khususnya syaitan ni adalah merupakan syaitan daripada sejarah lama bersama dengan Nabi Adam dulu, iblis yang telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia ini. Sebahagian daripada kuncu-kuncu ataupun ejen-ejen iblis ini adalah juga manusia dan jin yang datang kemudian ini, yang memilih untuk menjadi aktif di dalam aktiviti-aktiviti golongan kiri ini. Jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kita katakan golongan kanan ini yang cuba menarik manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul-rasul, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, kan? Orang-orang yang aktif di dalam cuba mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Di sebelah kiri ini ada golongan-golongan yang bersama-sama dengan mewakili syaitan ini di dalam usaha-usaha mereka, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, memerintahkan supaya jangan alla ta'budu syaitan, kan? Sebab sekarang ni sebenarnya pertembungan ini bukan hanya pertembungan di antara manusia yang kita kata sekumpulan yang kanan tadi dengan kumpulan kiri ini, tapi dengan di antara Allah dengan iblis pada hakikatnya, kan? Pada asalnya, kan? Kerana iblis telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan ruang sehinggalah hari kiamat, kan? Jadi Allah SWT banyak mengingat sesungguhnya syaitan ini adalah lemah, kan? Syaitan ini dhaif, kan? Tidak ada apa-apa kuasa sebenarnya berhadapan dengan Allah SWT. Tapi kenapa kamu masih mengikut syaitan? Dan disebut ta'budus syaitan, menyembah syaitan, kan? Kerana perbuatan seperti ini mengikut, kan? Kan kita kata sepatutnya manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima apa yang dibawa oleh Rasul Allah SWT. Tapi apabila kita memilih untuk tidak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut seruan Rasul ini dan mengikut seruan yang kiri ini, maka kita sebenarnya disebut menyembah syaitan ini, kerana kita patuh kepada mereka dan juga menjadikan mereka ini seolah-olahnya ada kuasa seperti mana Allah SWT menetapkan hukum, kan, dalam kehidupan kita, kan, menentukan jalan hidup kita, itu adalah menyembah, kan, mereka, kan. Innahu lakum aduwwum mubin, sebab syaitan ni sebenarnya adalah musuh yang paling nyata bagi kamu, kan. Ini telah diperingatkan sejak daripada Adam lagi. Lepas itu disebut sini Bani Adam, ya Bani Adam, untuk menarik perhatian kepada apa yang telah berlaku kepada datuk nenek manusia yang pertama, Adam, dengan iblis, dengan syaitan, kan? Jadi Allah SWT mengingatkan Bani Adam ni apa yang telah berlaku kepada Adam, kan? Dalam keadaan lain kadang-kadang Al-Quran menggunakan perkataan ya ayuhan nas, wahai manusia, kan? Tapi bila disebut Bani Adam ni biasanya untuk mengingatkan kembali kepada legasi ataupun tinggalan Adam alaihissalam, pengalaman kisah Adam alaihissalam dengan syaitan yang itulah bermulanya
pertentangan di antara golongan yang kumpulan yang kiri dan kanan ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Adam daripada Adam lagi, supaya tidak jatuh ke dalam penyembahan kepada syaitan. Kesilapan, terpengaruh sekejap, okey, mungkin berlaku kepada anak Adam, tapi untuk membiarkan diri mereka mengikut sepenuhnya syaitan, barisan syaitan, itu adalah satu kesalahan yang besar, dan kerugian yang akan menghancurkan seluruh peluang hidup kebaikan, hidup baik, kebaikan hidup kepada anak-anak Adam ni, kerana ini dipanggil sebagai menyembah syaitan, mengikuti syaitan dan menjadikan diri mereka sebagai keseluruhannya berada dalam syariat syaitan, kita katakan, ataupun peraturan-peraturan hidup syaitan ini, jadi panjang peringatan ini panjang tentang kepada Bani Adam ini supaya tidak mengikuti jalan syaitan ataupun iblis ini. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf diceritakan panjang kisah tentang Adam dan syaitan ini contohnya, kan. Panjang ayatnya dalam surah Al-A'raf lebih panjang lagi, kan. Surah Al-Baqarah ada beberapa ayat yang khas ceritakan tentang apa yang berlaku kepada Adam dulu, kan. Jadi peringatan ini dibawa balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebab syaitan ini sebenarnya musuh mubin, adu mubin, musuh yang jelas, yang nyata bagi kamu. Kenapa kamu tak nampak lagi? Begitulah, sebab itu disebut mubin ini, ataupun nyata dan jelas ini, sebab nak menekankan kenapa kamu masih tidak mengikut, kan? Sedangkan syaitan ini jelas, kan? Dan di sebelah sana ada jalan yang lurus, kan? Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Di antara dua kiri dan kanan ini, yang kanan ini adalah jalan yang lurus, kan? Wa ani'buduni, maka sembahlah aku, kan? Dan sembahlah aku, kan? Itu adalah jalan yang lurus, kan? Yang sepatutnya kamu ikut, kan? Kalaulah manusia mampu mengawal diri dia dan tidak menjadi pengikut syaitan, pastilah mereka telah melalui jalan kepada Tuhan mereka dengan selamat, kan? Kegagalan untuk lalu dengan selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kerana mengikuti syaitan ini, kan? Memilih, membuat pilihan yang silap. Semua orang akan dipertanggungjawabkan dengan pilihan mereka, kan? Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar daripada kamu, kan? Maka apakah kamu tidak memikirkan, kan? Kenapa nak ikut lagi syaitan yang telah menyesatkan sebahagian besar daripada manusia? Banyak manusia yang telah disesatkan oleh syaitan ini, tapi masih lagi kamu tidak memikirkan perkara ini, kan? Diperingatkan bahawa tauhid yang benar adalah jalan yang lurus yang dapat menyelamatkan manusia daripada hasutan syaitan dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah siratul mustaqim. Siratul mustaqim, jalan yang lurus ini adalah dengan tauhid ini, dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengelakkan diri daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini dikata menyembah syaitan, kan? Sebab syaitan ini adalla minkum jibillan kathira. Jibillan kathira. Ini maksudnya yang biasa, yang ramai, majoriti, yang kebiasaannya, kan? Ramai daripada manusia ini yang telah disesatkan oleh syaitan, kan? Yang menyesatkan kamu dan banyak yang lain daripada kamu yang telah dipesongkan daripada siratul mustaqim adalah syaitan, kan?
amat malang mereka yang melupakan janji mereka dengan Allah untuk menjadikan syaitan musuh mereka, dan sepatutnya berterusan menentang syaitan sehinggalah ke kehidupan akhir. Ini adalah tanggungjawab, kan. Maknanya setelah kes Adam dengan iblis ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tanggungjawab kepada manusia. Dia bukan pilihan, kan. Tanggungjawab, bila tanggungjawab pasti akan dipersoalkan dan dihukum kalau melanggar tanggungjawab ini. Apa tanggungjawab dia? Satu, tidak menyembah syaitan dan berterusan menentang syaitan ini. Sebab dia tidak cukup hanya setakat secara pasif syaitan ini, kan. Secara pasifnya kita tidak ikut dia, tapi disuruh aktif menentang syaitan ini, kan. Rasulullah SAW mengajar banyak cara-cara jalan untuk menjadikan syaitan ini lemah, kan. Antaranya hadis yang menyebut kecilkan saluran darah, kan. Jangan makan banyak, contohnya. Begitu juga ketika marah, kan, diajar kepada kita bagaimana untuk kalau marah duduk, kan, ataupun ambil uduk, kan, dan sebagainya, kan. Begitu juga jangan menyumpah serana syaitan, kan, kerana dia akan menjadikan syaitan itu besar, makin kuat, makin besar, kan. Tapi apabila syaitan ni, bila seorang tu memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan ni akan jadi mengecil. Itu dalam hadis disebut, kan. Tapi kalau dia menyumpah syaitan ni, syaitan akan menjadi semakin besar, semakin kuat, kan. Apa kesan dia? Kesan dia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sebahagian daripada tanggungjawab hidup Bani Adam ini supaya sentiasa menentang syaitan, kan, dengan jalan-jalan yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan. Selalu berada di dalam jamaah ataupun kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, supaya selamat daripada syaitan. Sekarang, kan, disebut innama ya'kulu dhi'b minal ghanamil qasiyah, kan. Dalam hadis, serigala ni hanya akan makan daripada kambing yang bersendirian. Ini adalah strategi-strategi yang diajar oleh Rasul dalam peperangan yang berterusan dengan syaitan ini, kan. Sebab syaitan ini sebenarnya dengan anak Adam dia ada peperangan, kan. Bukan dalam keadaan yang pasif, kita duduk saja dan tak mau terkesan dengan syaitan. Tapi kita sebenarnya Bani Adam ini disuruh supaya sentiasa memerangi syaitan ini, kan. Dan kita diajar bila kita pergi haji, bukan sahaja kita berdoa, ya Allah jangan bagi terkena hasutan syaitan, tapi kita diajar supaya melontar dengan batu. Itu simbolik sikap tentang anak Adam ni bila berhadapan dengan syaitan. Dia kena menganggap syaitan ni musuh yang nombor satu, kan, yang nyata, adu mubin, kan. Supaya sentiasa menentang dan memerangi syaitan ini, kan. Kita tidak akan selamat hanya dengan duduk secara pasif untuk tidak mengikut syaitan, tapi tidak ada sikap penentangan ataupun menjadikan syaitan ini sebagai adu ataupun musuh yang top di dalam kehidupan kita, kan. Ini sebab sikap manusia ni bila dia ada terhadap musuh yang dia anggap sebagai musuh yang betul, dia berbeza dengan orang yang tidak dianggap musuh, kan. Jadi syaitan ini mesti dianggap sebagai musuh. Setiap hari kita bangkit, kita berfikir bagaimana untuk mengurangkan kekuatan musuh kita ni, kan. Dan peperangan ini berlanjutan sehingga hari terakhir manusia melepaskan nafas yang terakhir di atas muka bumi ini, kan. Sebelum, dalam hadis-hadis juga diceritakan pertentangan dengan syaitan ini akan berjalan sehinggalah nafas yang terakhir manusia, kan. Ketika mana dia nazak dan sebagainya, masih lagi syaitan ni akan datang cuba untuk menyesatkan, merosakkan akidah terutamanya anak Adam ni supaya lari daripada siratul mustaqim ini, kan. Supaya lari daripada
daripada jalan yang lurus, jalan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Lepas tu di sini disebut kan, hadza siratum mustaqim, dia tak siratal mustaqim kan. Sirat al mustaqim ni sebab siratum mustaqim ni adalah jalan tauhid yang umum kan. Dia tidak menggunakan al seperti mana dalam surah al-Fatihah, itu jalan Islam kan. Jadi akhirnya kan, Allah SWT menjelaskan hasil daripada mereka memilih jalan yang salah ini. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam yang dulu kamu diancam dengannya. Di muka bumi, kehidupan di dunia dulu, kamu telah diperingatkan supaya jangan sekali-kali, sehari pun, sedetik pun menyerah kepada serangan syaitan dan tentera-tenteranya. Kalau tidak, maka inilah yang kamu akan jumpa. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dulu selalu mengingkarinya. Jadi akhirnya kumpulan yang mengikuti syaitan di sebelah kiri ini akhirnya akibatnya adalah masuk ke dalam neraka. Kerana apa? Bukan kerana mereka tersilap, terjatuh sekali-sekala terpengaruh, tapi kerana mereka menyembah syaitan, telah masuk secara aktif bersama-sama dengan syaitan ini, membiarkan diri mereka larut berterusan dengan tarikan kumpulan syaitan yang sebelah kiri ini kan. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Nanti kita akan baca lagi baki daripada ayat ini. Allah SWT menceritakan detail setelah disebut kepada mereka, islauhal yawma bima kuntum takfurun. Apa yang dulunya kamu telah mengingkari, hari ini kamu akan masuk ke dalam neraka ini. Nanti akan diceritakan apakah yang berlaku kan, yang di dalam syurga ini, dan juga yang apakah yang berlaku dalam perbicaraan Allah SWT yang menyebabkan mereka ini akan yang telah menyebabkan mereka ini masuk ke dalam neraka akhirnya kan. Jadi nanti kita akan sambung sehingga ayat 68 untuk hujung blok ini kan. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.